Hai semua pendengar FS. Ini pertama kali aku kongsi cerita aku. Selama ni just baca cerita korang. Oke, siapa tak pernah pergi camp? Aku pasti mesti ada camp yang akan mengalami hal-hal mistik yang tidak diingini. Ini cerita tentang pengalaman camp sekolah aku masa aku form 3, 4 tahun lepas. Selama 3 hari 2 malam. Hari pertama camp, kami smooth je. Nak dijadikan cerita, hari kedua, kami terpaksa dipindahkan ke tempat lain. Yang punca dia, aku sendiri tak tahu. Dah lah kena jalan kaki. Lepas tu, kena reda sungai dalam hutan sepanjang nak sampai ke tempat tu. Aku rasa dalam sejam jugalah nak sampai. Malam tu, sepatutnya kami ada jungle trekking. Tapi terpaksa cancel sebab hujan. Bila patah balik dekat camp, aku perasan seorang kawan aku tak ada dekat situ. Jadi, aku pun tanya Fesi kat situ. Dia cakap, Nat, bukan nama sebenar, ada dalam bilik dia. Aku pun pelik lah kan. Tapi belum sempat nak tanya, kami semua dah kena berkumpul. Pasal Nat tu, nanti dekat last aku cerita apa jadi kat dia. Masa berkumpul tu, tak silap aku dalam 5 orang dari peserta camp duduk dekat depan barisan kami. Masing-masing muka pucat. Dan aku masih blur, tak tahu apa jadi. Lepas tu, datang seorang lagi dalam keadaan nangis duduk dekat depan tu. Orang terakhir tinggalkan tandas tak silap aku. Mulalah para Fesi warning kami supaya kuatkan semangat. Jangan nangis dan jangan macam-macam. Dari situ, aku dapat agak yang dorang ni mungkin kena kacau dengan benda tu. Lepas tu, dalam 5 minit, makin ramai nangis. Mungkin sebab takut dan lemah semangat. Tak pasal-pasal kena sound dengan Fesi. Sebab yang nangis itulah sendang benda tu nak kacau. Entah kenapa, aku yang lemah semangat macam dorang tu tiba-tiba jadi berani dan gatal mata nak cari benda tu dekat sekeliling. Entekah apa yang aku nampak? Aku ditakdirkan nampak benda yang aku cari. Aku rasa Kak Ponti lah kot. Sebab ada 2 ekor baju putih atas pokok sambil rambut tutup muka. Aku pun tak tahu kenapa aku tak rasa takut. Aku rasa biasa aja. Aku rasa excited sebab tak pernah nampak benda tu. Walaupun aku ni penakut orangnya. Lepas tu, dalam setengah jam macam tu, kami semua diarah ambil apa yang patut. Dan kami semua disuruh duduk dekat dewan terbuka untuk tidur dekat situ. Sambil ada orang ikat tali dan baca pantah. Lepas tu, kami kena paksa tidur awal dan aktiviti yang dirancang terpaksa cancel sebab takut apa-apa jadi. Malam tu, aku memang susah gila nak tidur. Tak tahu kenapa. Aku rasa nak sangat tengok benda tu dekat-dekat. Tapi las-las, aku tertidur juga. Nak dijadikan cerita, esoknya aku orang pertama bangun. Dan teka apa? Benda tu betul-betul ada dekat hujung kaki aku. Tapi luar tali yang diikat dengan setiap penjuru dewan tu. Benda tu rupa dia macam aku cakap tadi. Baju putih, rambut ke depan, tak nampak muka. Entah kenapa, aku masih tak rasa takut. Walaupun benda tu betul-betul dekat dengan aku. Mungkin sebab dia di luar pagar tali tu. Jadi dia takkan boleh sentuh aku. Pagi tu feeling aku dah macam tak sedap. Kami balik dalam pukul 3 petang macam tu. Sebelum balik tu, Fesi bagi balik phone semua orang. Sebab kami tak dibenarkan main phone sepanjang camp. Nak dijadikan cerita, aku tak bagi phone aku. Jadi aku relax lah. Sebab tak payah kalut cari phone aku. Dalam bas pun, aku tak main phone aku. Maklumlah,
syok sembang dengan kawan-kawan. Bila balik tu, benda pertama sekali aku cari phone aku. Tapi tak jumpa. Satu beg aku cari. Dan aku rasa mustahil untuk hilang sebab aku ikat phone aku dengan charger. So, kalau jatuh ke apa, mesti charger sekali jatuh. Tapi charger ada dalam beg aku. Jadi masa tu, aku dah cuak. Seminggu aku buat selamba tak main phone. Takut kantoi, phone hilang dekat mak aku. Las-las, kantoi juga. Mak aku marah gila sebab aku tak bagi phone dekat Fesi. Tapi entah kenapa, aku rasa macam phone aku tu bukan hilang terjatuh, tapi sebab lain. Sebenarnya aku risau sebab phone aku tu ada macam-macam. Akaun IG aku pun tak log out. Ada WhatsApp lah. Galeri gambar aku pun ada yang freehe. Takutlah kan kalau orang jahat yang ambil phone aku. Dah 2 tahun phone aku hilang dan dah beli phone baru. Lepas sebulan phone aku hilang, kakak aku tanya, bila masa pula aku on Instagram? Sebab time ni aku tak beli phone lagi. Aku pun tanyalah kenapa. Lepas tu dia cakap dekat IG aku last aktif 5 minit yang lalu. Nak dijadikan cerita, seminggu sebelum PKP, aku ada balik rumah tok aku. Aku tengok cousin aku yang umur 2 tahun tengah main phone yang nampak macam dah rosak. Bila aku tengok dekat-dekat, ni phone aku weh. Aku pun cepat-cepat bagi tahu mak ayah aku. Tapi dorang cakap mungkin masa pergi camp tu aku tak bawa phone aku, tapi tertinggal dekat kampung aku. Memang mustahil sebab aku tak nyanyuk lagi. Dan aku memang pasti yang aku bawa phone tu pergi camp. Lepas tu, aku tanya tok aku, dah berapa lama phone ni kat sini? Tok aku cakap, dah lama dah. Tapi tak tahu phone siapa. Tengok-tengok, ada dalam laci tok. Yang tok aku pun, boleh pula dia senyap, tak tanya siapa punya handphone. Seram sejuk weh masa tu. Memang tak boleh fikir dah. Aku memang fikir phone aku hilang ni memang ada kaitan dengan benda tu. Phone tu siap ada SIM card lagi tau. Memang nombor aku. Semua elok, cuma tak boleh on. Memang macam tak logik bila dengar. Tapi itulah hakikatnya. Memang pelik dia tu, sampai sekarang aku tak boleh fikir. Macam mana boleh ada dekat rumah tok aku. Mungkin benda tu ambil phone aku sebab aku nak sangat tengok dia. Dan dia rasa tercabar. Entahlah, aku pun tak tahu. Yang pasal Nat tadi tu, sebenarnya sebelum jungle trekking tu, dia dah pergi tandas. Pas tu, masa dia keluar tandas, dia ternampak sekumpulan lelaki jubah putih, tengah rukuk macam solat. Tiba-tiba, benda tu lenyap. Dan tiba-tiba juga, benda tadi depan muka dia. Tu yang dia juak tu. Fesi jumpa dia tengah nangis dekat situ. Katanya tak boleh bergerak sebab rasa ada sesuatu pegang kaki dia. Yang ramai-ramai kena kacau hari tu pula sebab ada satu geng budak gedik ni, entah apa dorang sembang dalam tandas tu, sampai kena kunci dari luar, tak boleh keluar. Dalam 10 minit jugalah dorang jerit, tak ada siapa dengar. Pas tu, tiba-tiba ada orang ketuk salah satu pintu dalam tandas tu. Kuat macam nak pecah. Tu yang masing-masing nangis sebab takut. Yang budak last keluar tandas tu, dia jenis tak ada kawan. Pergi mana sorang-sorang. Tu yang dia sorang-sorang nangis. Sebab masa dia tengah melabur, dia dengar ada orang bagi salam luar pintu tandas. Memang taklah dia nak keluar kan? Sorry lah kalau cerita aku ni tak seram manapun. Aku tak reti nak cerita bagi seram macam mana. Walaupun tajuk cerita ni camp, tapi aku rasa cerita ni bukanlah pasal camp sangat. Lepas aku jumpa phone aku dekat rumah tok aku tu, macam-macam jadi dekat aku. Bagi aku fikir dulu macam mana nak bagi seram. Terima kasih kepada yang sudi mendengar sampai habis. Ada masa,
Jumpa lagi. Sekian.